Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi pun seperti langit, yakni 7 lapis bumi, dan Allah lah yang menurunkan segala hijaan di antara langit dengan bumi. Hikmahnya supaya manusia itu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha amat berkuasa di atas makhluknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi dengan teliti segala perkara nisbah pengetahuannya. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, hamba kira kosong pada malam ni sebab kuliah tempat biasanya cuti orang balik belaka ya Cina. Jadi Ustaz Nazri Nasir kata kalau kosong bolehlah marilah kau ni. Nah, kata boleh je. Sambil-sambil tak ada buat berapa boleh juga mari. Nah, sebab tak pernah marilah kau ni. Bolehlah. Para hadirin semua, Allah Subhanahu wa taala buat kita sebagai manusia ni hikmatnya supaya kita kenal dia dan jadi hamba hanya pada dia. Nah, sebagaimana ayat Allah Ta'ala firman yang maklum senantiasa kita pun dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia hikmahnya supaya kalian ibadat. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah tidak menghendaki rezeki dan Allah tidak menghendaki makanan. Kerana innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kerana Allah lah Tuhan yang memberi rezeki pada makhluk dia. Jadi dipaham daripada ayat tersebut, Allah jadikan kita termasuk juga jin, hikmahnya ialah liya'budun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ra'isul Mufassir, ulama ketua bagi ulama tafsir, bila ditanya kepada dia apa makna liya'budu, apa makna liya'budun, lam tu lamu litta'lilil hikmah, hikmahnya supaya kalian ibadat. Jawab oleh Ibnu Abbas, liya'budun dengan makna liya'rifun, wa ya'budun. Mana liya'rifuni wa ya'budunani. Hikmahnya supaya kalian kenal aku dan ibadat kepada aku dengan makna usaha mujahadah diri sehingga benar-benar menjadi hamba kepada Allah Ta'ala di atas jalan ibadat. Ibadat ni hak zahir kita buat, macam semaya tadi. Begitu juga mengajar, mengaji, berdengar. Ini pun ibadat. Zahir kita mengerjakan ibadat, batin kita tu diusahakan ada ubudiyah dengan Allah Ta'ala. Dia panggil kehambaan dengan Allah Ta'ala. Itu hikmah dia. Artinya kita buat amal ibadat kerana nak kepada Tuhan. Raja'an li thawabillah, karena harap dengan pahala yang dijanji oleh Allah Ta'ala. Wa khaufan 'anil 'iqabillah, kita takut dengan janji seksa Allah Ta'ala. Itu dia panggil
ubudiyah. Kita jadi hamba pada Allah Ta'ala. Kita buat amal ibadat tadi kerana tu. Itu dia panggil ubudiyah. Batin bagi batin ubudiyah tadi dia panggil ubudah. Hamba sebenar-benar hamba. Iaitu ubudah. Mana? Tidak dia buat apa yang Tuhan suruh dan tidak dia tinggal apa yang Tuhan tegah. Melainkan di dalam jiwa hati nurani dia itu tertanam kemahuan hanya nak kepada Allah semata-mata. Itu dia panggil liyuriduna wajhahu. Ai liyuriduna zatah. Hanya nak kepada zat Allah Ta'ala semata-mata. Tinggi tu. Kalau jumpa lagu tu, kita disuruh untuk bersuhbah dan bersabar dalam bersuhbah. Sebagaimana surah Kahfi yang kita duk baca Jumaat itulah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wasbir, hendak sabarlah olehmu ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang menyeru manusia kepada Tuhannya. Tuhan mereka tu ghadati wal 'ashyi, pagi petang siang malam. Apanya niat dia? Adakah nak pangkat, nak puji, ataupun nak pahala sekalipun? Tidak. Dikatakan oleh Allah Ta'ala liyuriduna wajhah. Dia buat kerja ajak manusia kenal Allah, ajak manusia dekat dengan Allah Ta'ala tu semata-mata nak zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tinggi tu. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling daripada orang lagu tu kerana semata-mata nak perhiasan-perhiasan dunia, jangan. Jadi zahir kita mengerjakan ibadat, disuruh kita usaha mujahadah di dalam batin ibadat tu ubudiyah, dan kalau boleh tinggi lagi pada tu iaitu ubudah. Itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita sebagai manusia. Jadi kalau tidak tercapai perkara tersebut, maka rugi. Rugilah orang yang tidak capai hikmat dia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia. Rugi yang teramat rugi. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a atau kama qala Allah fil Quranil Karim. Tuhan kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, adakah nak aku beritahu kepada kalian manusia yang paling rugi nisbah amal amal perbuatan dia, aktiviti hidup dia. Bagaimana sifatnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang disesatkan dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ni menyesatkan dia sehingga hati dia tu tertutup melihat perkara yang hak, yang sebenar. Ni orang yang paling rugi. Tapi dia tak berasa rugi. Dia duk ingat kata dia buat kerja yang baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia duk anggap apa yang dia buat ni baiklah, baguslah. Tapi sebenarnya tidak. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Dia hanya mengetahui hak zahir daripada dunia. Itu dah. Dia tak nampak hak batin, hak rahsia, hak halus. Dia tak nampak. Maka kerana itu, kalau kita nak mencapai hikmat kita dijadikan sebagai manusia, maka laluannya ialah jalan ibadat. Tidak lepas daripada ibadat. Apa yang kita buat biar jadi ibadat. Kita semaya ibadat, kita mengajar pun ibadat, kita puasa pun ibadat, kita sedekah pun ibadat. Kalau tidak ibadat, orang panggil zahir saja.
nampak seperti ibadah, tetapi hakikatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala ibadat kita. Tertolak. Ini rugi. Wa khasira hunalikal mubtilun. Rugilah orang yang membatalkan segala amal mereka. Pasal apa tu? Pasalnya tidak ada ilmu dalam mengerjakan amal ibadat. Maka sebab tu para hadirin semua, Imam Ghazali, satu kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Ghazali, namanya kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Manhaj ataupun kita kata prinsip, disiplin orang-orang yang nak jadi hamba kepada Allah menuju ke syurga Tuhan semesta alam. Ini kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Ghazali. Disebut oleh Imam Ghazali, seseorang yang nak menempuh jalanan ibadah supaya benar-benar dirinya diakui oleh Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sebagai hamba-Ku. Tuhan akui kita hamba dia. Tak dapat tidak, dia kena menempuhi beberapa banyak halangan-halangan. Pasti. Kalau dia kata tak ada halangan apa, macam biasa ya. Mana dia tu jahil lah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia tu menyangka kata kami biarkan saja mereka mengaku dengan lidah mereka kami beriman, padahal mereka tidak dicoba, tidak diuji? Pasti tidak. Setiap orang yang mengaku dia beriman, dia nak masuk syurga, dia nak jadi hamba pada Allah, dia nak mengerjakan ibadat, pasti dicoba. Cobaan-cobaan inilah dipanggil aqabah, al-uqubat dipanggil. Halangan-halangan, tribulasi-tribulasi, ataupun kita kata roblok yang mesti dia kena berjaya tempuh. Kalau tidak, tak jaya dia dalam berusaha mencapai hikmah dia dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Halangan yang pertama disebut oleh Imam Ghazali. Ini adalah kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali kata, al-aqabatul ula, halangan atau roblok yang pertama dan paling utama, wahia aqabatul ilmi. Aqabah atau halangan yang pertama minas sab'i, daripada 7 halangan. Ada 7 halangan. Halangan yang pertamanya ialah aqabatul ilmi, iaitu halangan menuntuti ilmu. Ini kok paling besar sekali. Pasal apa? Contoh tadi. Kata-kata dia, saya semayat dah. Apanya? Contoh. Tiba-tiba semayat dia tu tidak dengan belajar, tidak dengan mengaji, dengan turut orang begitu ya. Maka barangkalinya akhirat esok Allah tidak terima, tidak sah semayat dia. Bukan setakat tak terima, kalau tak terima tapi sah tu tahan, hanya tak dapat pahala. Kerana qabul tu artinya redha. Allah redha, ar-redha bi syai' wal isabatu alaihi. Itu makna qabul. Tuhan terima, memang Tuhan setuju kita buat kerja itu dan Tuhan balas pahala. Itu dia panggil qabul daripada Allah, terima daripada Allah Ta'ala. Hak bimbangnya bukan setakat tak terima, tak sah di awal lagi. Tu mana contoh? Akhirat esok ada orang yang Allah Ta'ala tak iktiraf dia sembahyang, lalu dihalau ke neraka saqar. Ma salakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kalian semua ni berjalan ke neraka saqar? Qalu, jawab mereka itu, lam naku minal musalli. Kami tidak digolongkan oleh Allah di kalangan orang yang sembahyang. Pasal apa? Banyaklah pasal apa tu. Contoh semaya Jumaat. Dia tak mengaji muafiq masbuk. Dia mari-mari tu email tu
walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis dah. Ya Allahu akbar, takbiratul ihram. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam Allahu akbar rukuk dah. Dia Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu. Doa teteh lagi. Sami Allahu liman hamidah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Allahu akbar siratal ladzi. Sudah waladhdallin tu imam. Allahu akbar sujud kedua dah baru Allahu akbar rukuk baru. Lepas tu nanti Assalamualaikum warahmatullahi tu imam beri salam. Ya pun beri salam kali tu imam agak. Kira. Sah tak sah? Tak sah maya. Gak berlambak lah ni. Nah. Tu pakai kita tegur pula ada buat cik. Tambah rakaat lagi tu. Rakaat mula-mula tu tak jadi tu. Mung siapa Tuhan kau? Nak sah tak sah maya orang. Suruh you marah pula. Dia kata Tuhan kamu ni. Sudah. Memanglah Tok Guru bukan Tuhan. Tapi Tok Guru nak menyata hukum Tuhan. Nah. Ni payah. Tu padahal kalau mengaji, dah kita tu bukan muafiq masbuk kan. Nah. Baca qada Fatihah hak kita sempat je lah. Nah. Seeloknya kita mula dengan bismillah selalu hak wajib. Supaya bila tu imam Allahu akbar rakaat, kita pun boleh rakaat terus. Kalau dapat tu maknina serta rakaat imam dapat rakaat. Tu. Kalau kita pergi mula dengan Allahu akbar kabira ko a'udzubillah ko hak tu tak nak rakaat selalu, kena tambah sikitlah qada bacaan Fatihah kita tu qada bacaan sunat yang kita gelenyah-geletnah kita tambah mula-mula. Tahu dah tak ada. Tak ada ni. Tu lagu tu. Ada pun ketinggalan 3 ruku yang panjang daripada imam. Hak tu hukum masbuk. Hak tu hukum muafiq. Nah, hak tu hukum muafiq dah kita tu masbuk. Nah, jawab tukar. Ni. Itu contoh. Karena tu Tuhan kata wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila tiba di padang mahsyar akhirat, kami bentang segala amal yang manusia sangka kata dapat pahala banyak, lalu kami jadikan debu berterbangan. Ni hak takut. Maka kerana tu kata Imam Ghazali, aqabatul ula, halangan yang pertama dan utama di dalam jalanan kita nak menuju kepada Allah, nak jadi hamba kepada Allah, mengerjakan ibadat kepada Allah, wahia aqabatul ilmi, ialah halangan menuntuti ilmu. Bukan taubat dulu, ilmu dulu. Pasal kalau tak ada ilmu nak taubat lagu mana? Nah? Tu tengok ke? Dia contoh buat maksiat ke apa tak kira lah. Minum arak ke, berzina ke, apa saja tak kira. Atau mengopak ke, ikutlah. Itu semua maksiat. Berapa tahun dah dia duk buat kerja itu? 10 tahun. 10 tahun kemudian baru dia nak taubat. Apakah dia nak taubat tu? Taubat hari tu saya. Ya Allah, aku taubat dah, aku tak sedar curi, aku tak sedar berzina, aku tak sedar minum arak, ya Allah. Gitu je kan? Dia kena taubat juga di atas dosa, dia lambat taubat tu dosa. Nah, kerana wajib taubatnya wajib, bukan hanya wajib bertaubat, wajib bertaubat satu dan wajib segera bertaubat dua. Sini. Kalau jenis hak mengopak, hak tu tak boleh nak taubat sendiri-sendiri dengan Tuhan. Ya Allah, maaflah aku mengopak ke Pak Mak ni. Pak Mak tak tahu, tak minta maaf. Tak boleh kena minta maaf dengan Pak Mak. Nak sebut-sebut ke Pak Mak. Kalau mengikut Imam Syafi'i kena sebut-sebut Pak Mak, hamba minta maaf. Hamba mengopak kata Pak Mak jubur tonggeklah kedekut hangit bahari kopi kedekut tahi dua masing. Kena ayak susah. Tu bahagiak tu. Kalau dosa dengan makhluk tu lagi bahagiak. Ataupun dosa tu buat ramai-ramai, curi merokok, atau jenis bersyarikat, bersekutu dengan manusia. Mana? Ngumpat tadi, wajib kena pergi minta maaf dengan orang yang dia umpat. Wajib juga dia kena taubat di atas dosa ketika mana dia mengumpat tu dia tidak nahyul munkar sesama mustami'in, para pendengar pengumpat dia. Sebab dia berkongsi tu. Mustami' syarikul qail dia panggil. Pendengar ni dia bersyarikat sendiri yang berhak dengan orang hak kecek.
Jadi kalau hamba kecek benda baik, maka hok duk dengar ni bukan saja ni. Masuk saya pahala kata. Nah, nah. Jadi kalau hamba kecek benda hok tak baik, demo hok tu pai dengar. Nah, tak sehat ke sekali dengan dosa tu? Sehat juga sekali. Nah, bersyarikat sekali. Pasal al-mustami'u syarikul qa'i. Orang yang mendengar tu bersyarikat dengan orang yang bercakap. Jadi sebab tu kalau saya tak ngopak, saya dengar je. Dengar pun boleh sehat juga. Maka kena nahyul munkar dia, kena. Berzina, orang tak berzina dengan meja. Betul tak? Dengan orang tak? Dengan orang. Tika berzina tak ada tak kayak ke hak tina wala taqrabuz zina, haram ni kita berzina. Ada? Tobat lahir tak ada. Duk merapok ramai-ramai, ada tak? Ketua perapok kata, nanti dulu sebelum kita nak merapok ni saya nak nasihat sikitlah. Nah, kita buat kerja ni dosa ni. Ada? Memang tak ada lah secara adanya. Dosa tak? Dosa tidak nahyul munkar tu dosa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Maka nanti nak tobat tu, dia kena tobat dosa maksiat yang dia buat. Tobat di atas dosa lambat tobat. Dia kena tobat pula dosa tidak cegah kemungkaran ketika mana dia buat kemungkaran yang sama. Tu. Kalau tak ada ilmunya boleh nak tobat itu? Tak boleh. Pasal tu Tuhan kata, innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Hanya senya Allah Ta'ala terima taubat orang yang buat kerja jahat dengan kejahilan dia. Jahil apa ni? Ini jahil basit dia panggil. Jahil selapih. Arti jahil selapih ni, dia tak tahu benda yang sebenar, tapi dia tahu, dia tak tahu. Nampak tak? Dia tak tahu dengan ilmu yang sebenar, tapi dia tahu, dia tak tahu. Bila dia tahu dia tu bodoh, dia tak tahu, maka dia pergi ngaji. Gitu lah. Saya tak reti ni. Kena pergi ngaji ni. Tu dia panggil jahil basit. Bukan jahil murakkab. Kalau jahil murakkab tak pergi ngaji dah. Pasal jahil dia tu berlapis. Dia jahil dengan ilmu. Nah, dia jahil dengan perkara yang sebenar. Dia jahil dengan dia tu jahil. Berapa kali jahil tu? Nah, dia tak tahu benda yang sebenar dan dia tak tahu kata dia tu tak tahu. Yang dia tahu, dia pun tahu. Yang dia tahu dia tu alim juga. Kita dengan tok guru tu lebih kurang kita. Siap mu nak ni. Tuhan kata kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu. Kata Nabi Muhammad SAW, royak. Nah, kata situ istifham bermakna ingkari. Mana? Adakah sama orang alim dengan orang yang tidak alim? Kita dituntut jawab apa? La yastawi. Sekali-kali tidak sama. Kalau kita kata sama, lebih kurang. Sa'ama yahkumun. Jahat. Hukuman kita kata sama tu sangat jahat. Tengok. Sini. Tak akan sama. Pasal tu kata jahil itu jahil basik. Mana? Jahil yang selapih, dia tak tahu benda yang sebenar, lalu dia mengaji. Bila dia mengaji, dia tahu, summa yatubuna min qarib. Kemudian dia taubat dengan seberapa segeranya. Pasal dia mengaji. Dia mengaji, Allah tak betul hak buat selama ni. Astaghfirullahalazim. Hak tu yang kata duduk dalam majlis ilmu tu hapus dosa tu makna begitu. Yang mengaji tauhid, pegangan ni tak betul ni. Astaghfirullahalazim. I'tikad seperti ni salah. Pegangan seperti ni tu tak betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Maka dia taubat segera. Ibadat begini tak sah. Kena qada tak kena qada. Ngaji kalau kena qada. Kalau tak kena qada, syukur-syukur taubat saja. Contoh. Kalau tak mengaji tak tahu di mana tu. Tak tahu cerak. Duduk lembu kubah gitu atas muka bumi sini. Tu tengok. Maka sebab tu kata Imam Ghazali, fa aqulu wa billahi taufiq. Maka aku kata dengan Allah Taala sahajalah taufik itu didapat. Ya talibal khalasi wal ibadati. Wahai orang-orang yang menuntuti jalan kejayaan daripada
kebinasaan pada agama. Khalas artinya an-najatu minal muhlikati. Hei orang-orang yang menuntuti kejayaan pada agamanya daripada sebarang perkara yang membinasakan. Kejayaan hak sebenar dalam agama lah. Kejayaan hak dalam dunia ni sementara awak ujian je. Manusia hak dia suka kata dia tu berjaya. Dah. Tuhan kata dalam Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Tuhan kata. Adapun manusia ni perangai dia, Tuhan kata bila mengbalalah oleh Tuhannya dengan bala yang berat, mabtalah, ujian yang berat. Mana ujian yang berat? Fa akramahu, Tuhan muliakan dengan pangkat. Ujian berat tu. Kita duk kata berat apa pakak? Hak tu kok kita nak ya, Tan Sri, Datuk Sri. Nah, hak tu kita nak. Nah, hak tu hak manusia duk berlomba. Nah, tak dapat anugerah hak sejati pergi beli pun tak apa jadi. Kata ni. Boleh datuk beli pun tak apa, asal panggil datuk ni. Datuk, segar rasa datuk ni. Tuhan kata ujian berat tu. Fa akramahu. Aku uji dia, muliakan dia dengan pangkat. Wa na'amahu, dan aku beri nikmat yang banyak. Titih duit banyak. Harta banyak, tanah banyak, anak banyak, bini pun banyak. Saya pun banyak, kereta semua banyak laku dia. Tak ada sikit-sikit. Kenapa? Lalu nasia ni kata kan, fayaqulu rabbi akrama, dia kata, tengok. Tuhan saya ke aku. Walaku ni semaya setahun 2 kali je. Idul Fitri, Idul Adha. Tu pun Idul Adha jaga-jaga sekali. Kadang tak ingat gaya haji. Muduki semaya hari-hari surah apa? Surah apa nama ni? Abu Bakar ni. Surah Abu Bakar boleh ke apa? Tu tengok. Aku tak pergi semaya pun setahun 2 kali ya. Tahu tu tak semaya langsung pun. Tengok aku pakak pun tinggi, harta pun banyak, bukan jutawan, million Tuhan saya ke aku padamu. Tengok. Wa amma idza mabtala fa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Sebaliknya apabila Tuhan uji dengan persempitkan rezeki dia, nasia ni, Tuhan ni benci aku ni. Tuhan tak sayang aku, malah dah aku duk jual nasi lemak, nak jual dadah pula lagi. Kaya cepat sikit, duk ikut patuh syariah tak kaya-kaya ni. Tu duk jual ayah bapak, bukan duk kaya jadi bapak ayah lagi kaya ya. Tengok. Tuhan kata kalla, tidak betul tu. Tak betul lah kau menurut kecek tu. Kerana kejayaan sebenar tu bukan di situ. Tu tengok dah. Apa hei orang yang menuntuti kejayaan pada agama dan ibadat? Alaika awalan, ay ilzam alaika awalan, wajib atas engkau nisbah awal-awal sekali, waffaqakallahu, mudah-mudahan memberi taufik akan dikau oleh Allah. Wajib ke apa? Bil ilmi, ay bi ta'allumil ilmi washtighali bihi. Wajib menuntuti ilmu dan bersibuk dengan menuntuti ilmu. Itu hak wajib. Jadi sebenarnya kalau ni kan malam ni kan sambil-sambil waktu raya Cina ramai orang tak ada kat sini. Masjid surau-surau kecil-kecil biasa cuti kan ni. Hebat jugalah surau Abu Bakar ni tak cuti. Biasa cuti tak ada orang ni ustaz weh, cuti yang lain ni. Kalau jadual-jadual yang lain ada di sini kan? Ada kan? Mengajar tauhid. Mengajar fiqh, mengajar tasawuf, fardu ain, tafsir, hadis, itu sumber dah. Fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Iman, syariat, akhlak, itu rukun bagi agama. Wajib bersibuk dengan menuntuti ilmu fardu ain tadi tu. Itu. Pasal apa? Fa innahul qutbu, karena sesungguhnya ilmu itu ialah kutub.
Kutuk ni warna paku. Orang panggil apa? Penyaceh. Kalau Kelantan panggil penyaceh. Kalau lembu ke, kita heret tali dia tu, kita tak suruh dia terlepas mana-mana, kita ikat di kayu, kita tajam bawah, kita pun pacuk atas tanah. Tu dia panggil pelaceh. Penyaceh dia panggil kat sini. Tu penyaceh. Paku situ. Paku. Ilmu ni paku. Wa alaihil madaru, dan di atas ilmu itulah berkeliling, berputar segala hija di dalam agama. Tu lagu tu. Jadi kalau tanpa ilmu, orang tu kecek Allah. Teruk-teruk saja. Ila ni tak kira. Ustazah apa tak tahu. Dia mengaji di mana. Apa kelulusan dia. Kadang-kadangnya kecek tu Allah. Sakit jiwa kita dengar. Tak tahu hukum ambil mana. Dia kata, orang jantan ni, ni bukan nak suruh nikah seorang lagi. Orang jantan ni kalau nikah, 2, 3, 4 ke tak kira lah. Tak minta izin dengan bini, berdosa. Sebab haram. Sebab apa? Haram atau berdosa? Sebab menyakiti hati isteri. Macam mana boleh ambil hukum gitu tu? Haram nikah. Tanpa minta izin dengan isteri, pasal menyakiti isteri. Haram tu sebab apa? Sebab menyakiti hati isteri. Nyanyi gitu. Lepas tu kalau kita minta, bini kita tak bagi, kita pun rasa sakit hati. Dosa pula bini kita gitu. Ada orang sakit hati, berdosa gitu. Beratlah. Macam-macam lah. Zaman lah ni orang kecek. Tanpa ilmu belaka tu. Dalam syurga kita boleh dengar suara Allah. Ambil di mana tu? Kecek lagu tu, suara Tuhan. Tuhan ada suara. Kita mengaji ilmu akidah. Kalam Allah Ta'ala bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Tiba-tiba Tuhan ni ada suara. Nak dengar suara Tuhan. Ini semua-semua ni kecek tu tak tahulah. Barangkali tanpa ilmu. Barangkali. Wa'lam, kata Imam Ghazali lagi, ketahui olehmu, annal ilma wal ibadata, bahawasanya ilmu dan ibadat, jauharani, ialah 2 batu permata, intan berlian. Pasal apa? Ilmu dengan ibadat ni 2 batu permata intan berlian. Li ajlihima, kerana ilmu dan ibadat itulah, kana kullu ma tara, ada tiap-tiap barang yang engkau lihat. Kerana ilmu dan ibadat inilah, ada tiap-tiap barang yang kita lihat. Mana? Langit bumi ni. Pasal apa? Pasal ilmu dan ibadat. Mana nanti ayat hak hamba baca di awal tadi, Imam Ghazali akan sebut belakang. Watasma'u, dan tiap-tiap benda yang kita dengar itu dijadikan kerana ilmu dan ibadat. Min tasnifil musannifin, daripada karangan para penulis. Wa ta'limil muallimin, dan pengajaran orang-orang yang mengajar. Wa wa'zil wazi'in, dan peringatan orang-orang yang memberi peringatan. Wa nazarin nazirin, dan tilik fikir, kajian bagi ahli-ahli fikir, ahli-ahli pengkaji. Kerana apa? Kerana ilmu dan ibadat. Kitab beribu, beratus ribu, juta berkali kitab-kitab ulama karai. Kerana apa tu? Ilmu dan ibadat. Itu. Tafsirnya, hadisnya, usul fiqh, qawaid fiqh, ulumul hadis, masalah hadis, ilmu jarh wa ta'dil. Macam-macam jenis ilmu. Ada bulbahsi wal munazarah, makulatul asyar, mantik, nahu, sarah, makni, bayan, badai, istiqaq, wadha'. Banyak. Banyak ilmu. Tu nama ilmu kita banyak lagi. Kenapa tu? Karena ilmu dan ibadat. Tu. Bal, bahkan kata Imam Ghazali, li ajlihima, kerana ilmu dan ibadat inilah, unzilat wa ursilatir rusulu, diturun dan diutuskan para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul diutus bukan nak mari cerita lagu mana nak buat masjid, lagu mana nak buat seni beno. Tak ada. Hak ni manusia boleh fikir sendiri. Sahabat Nabi buka Parsi, pergi ke negeri Parsi, buka negeri Parsi, tengok-tengok ada satu bina panjang tinggi.
Batu atas tu ada api. Sahabat tanya, ini bangunan apa ni? Nak tidur pun tak muat ni. Dari sini kecil je. Nah, tapi tinggi, batu atas tu ada api. Katanya orang Parsi, ini manaroh. Apa manaroh? Tempat letak api. Nah, tempat letak api. Oh, bagus ni. Apanya? Bagus bangunan tu, bukan api tu disembah dulunya di Parsi. Nah, lalu dia ambil binaan tinggi tadi tu yang disebut manarah jadi menara di masjid-masjid. Bukan seni bina Arab, itu bukan seni bina Arab, itu Parsi. Nah, untuk apa? Untuk dilaungkan azan lebih dengar. Sekarang tak ada orang naik atas menara untuk lawazan, letak speaker ya, untuk bila duduk bawah ni. Allah laung kat atas tu sakit jiwa dia. Tengok. Itu tak perlu diajar. Nabi tak perlu diutus untuk itu. Tapi Nabi Rasul diutus untuk ilmu dan ibadah. Bal bahkan liajlihima, kerana ilmu dan ibadah inilah khuliqatis samawati wal ardu wa ma fihinna minal khalqi. Diciptakan Allah akan langit dan bumi dan apa barang yang di antara langit dan bumi daripada makhluk ni, hikmahnya untuk ilmu dan ibadah. Mana dalil? Wa ta'ammal ayatain, memperhati dengan cermat dua ayat Quran fi kitabillah ya azza wa jalla. Mana satunya? Ihdahuma, ayat yang hamba baca tadi. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Wa yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah lah yang menurunkan segala khijah di antara langit dengan bumi. Pagi, petang, siang, malam, hujan, panas, kemarau, gempur bumi, orang suka, orang duka, apa sahaja. Orang senang, orang susah, orang sakit, orang sehat, orang kaya, orang miskin, orang naik tinggi, orang jatuh ke bawah belebok, orang boleh pakak, macam-macam apa saja berlaku. Nah, Tuhan yang buat. Apa hikmahnya Tuhan buat ni? Saja ke? Tidak. Lita'lamu. Tengok. Lam tu lita'lilil hikmah. Hikmahnya supaya ta'lamu, kalian tu mengetahui, tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala atas makhluk dia zat yang maha amat berkuasa, zatun muttasifatun bil qudrah, zat yang bersifat dengan kudrat. Artinya Tuhan suruh kita kenal dia bila tengok makhluk yang dia jadi. Apa khijau yang dia buat, kita tengok dengan mata kepala, hati kita ingat ke Tuhan. Aduh. Kalau kita tengok makhluk dengan mata kepala tapi hati tak boleh nak ingat ke Tuhan, ini dia panggil orang ni hidup supaya bangkai dah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mana-mana orang berpaling hati dia daripada ingat pada aku, maka hidupnya supaya bangkai. Nanti kami akan bangkit mereka tu dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Buta. Buta apa? Buta basar, mata kepala akhirat. Pasal apa? Pasal mata hatinya buta. Di dunia, afaman kana fi hadhihi al-a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta di dunia. A'ma yang pertama tu a'mal basirah, buta mata hati di dunia. Nah, tengok gapo pun tak ingat ke Tuhan dia. Tak kenal Tuhan bahkan. Tak membawa diri dia tu semakin kenal Tuhan, semakin taat perintah Tuhan, semakin takut larangan Tuhan, hidup. Tengoknya ayat Tuhan. Ni ayat Tuhan ni. Nah, sejuk, panas, hujan, kemarau, susah, senang, semua ni ayat Tuhan. Ayatullah kauniyah dia panggil. Ayat Tuhan ada dua, ayatullah Quraniyah hak kita duk baca ni. Hak hari-hari berlaku pada kita ni ayatullah kauniyah. Tengok kulit kita, keduk dah aku. Nah. Ayatullah kauniyah. Dulu terik serah, keduk. Dulu hitam belakang rambut putih. Ayat Tuhan. Tapi muka buta mata hati tu kan, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Maka akhirat buta mata kepala, sesak jalan nak kelik ke akhirat.
Kita ni kalau mati sini, tua-tua lah, hamba duduk sini. Nah, sini pucung kau Sri Kembangnya sebenarnya. Sri Kembangnya sebenarnya. Oh, oh tu pelik. Pucung. Tu tengok Sri Kembangnya. Nah, masuk. Masuk ke? Nak masuk aktu dah. Jadi kalau kita bakit sini, nak kembali kepada mahsyar ni, pada Arafah tu, agak-agak kalau buta nak jalan lagu mana? Nah, penat tu. Nah, sebab tu, orang yang bakit dalam keadaan sa'adah, dia bakit dalam keadaan bahagia, maka dia VIP akhirat. VIP akhirat. Bakit daripada kubur tu menekat, dipersilakan. Nak azal lah. Dipersilakan Datuk Tan Sri. Dia tidak Datuk Tan Sri dulu, tapi moga dia buat kerja amal agama di dunia. Akhirat esok dia jadi VIP. Kita sambung lagi. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammad la haula wala quwwata illa wala wala la haula wala quwwata لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة آتي سيدنا مولانا محمد الوسيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمود إنك لا تخلف. Baik, kalau ahli sa'adah, orang ahli bahagia akhirat, bila bangkit daripada kubur, melekat jemput naik kenderaan kata. Ini kenderaan Tan Sri, kerana Tan Sri mula buat masjid, buat surga ke, semelih lembu ke, lillahi ta'ala, masuk korban mula, gemuk-gemuk. Ini kenderaan.
minyak tah jalan raya lebuh raya untuk dia sore daripada kubur dia start di Seri Kembangan ni sampai kepada Arafah Tuhan salin bawa minyak baru. Nah, bukan minyak tah wak daripada emas bau kasturi. Sekelip mata pak siapa dah dia pada Arafah tu. Nah, siapa tu ya Allah cepatlah tak sabar masuk syurga ni. Tu ahli saadah tu. Nah, orang bahagia. Nah, tapi sebaliknya kalau ahli syaqawah macam tadi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'mah. Kami bangkitkan mereka tu dalam keadaan buta mata kepala. Bangkit-bangkit buta. Lepas tak ada orang nak tolong tu. Hari tu hari orang tak kenal siapa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Hari tersebut mak pak tak kenal anak, anak tak kenal mak pak, saing sahabat tak kenal saing sahabat, isteri tak kenal suami, suami tak kenal isteri, masing-masing terkaya daripada cara perkara urusan orang lain, masing-masing nafsi. Nah, apa boleh bayar lah tu. Bakit-bakit nekat jerkah kat belakang. Ho, hei. Gimana? Nah, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Okey, ayat surah Yasin tu. Nah, qalu apa? Man ba'athana min marqadina. Oh, terkejut ya bangun-bangun. Siapalah hok bakit kami daripada tempat tidur kami ni? Lalu tu malaikat jerkah kat belakang. Qalu, apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari Tuhan hak Maha Murah dengan memula berjanji dan benarlah oleh sekalian rasul-rasul hak menyampaikan kepada kamu mula ni. Maka nak balik bayangkanlah dengan buta mata kepala. Nanoh, darah, dano, ada hak sekat buku lali, ada hak sekat betih, ada sekat lutut, ada sekat pohon, ada hak sekat pinggir, ada sapat dada, ada hak tergelar ni. Pas matahari sejekar pula atas kepala. Nah, tu jalan daripada Seri Kembangan ni sampai kepada Arafah. Kira boleh buka map location tengok berapa ribu batu daripada sini ke pada Arafah. Pada Arafah tu Tuhan akan saling bumi baru untuk kita berhimpun. Untuk dihisab, dihipung kita semula. Tiup sangka kala yang keruak tu. Tu tengok. Bila bakit dalam keadaan buta, dia tanya Tuhan, lima hasyartani a'ma. Hei Tuhan, kenapa mu bangkitkan aku dalam keadaan buta mata kepala? Faqad kuntu basira. Pada aku mula dunia boleh melihat. Aku boleh tengok segala makneka. Nah, tengok go tu, tengok go ni boleh. Tapi pasal apa sekarang ni buta? Qala kadzalika. Tuhan kata, lagu tu Tuhan buat kamu tu pasalnya atatka ayatuna. Telah datang banyak ayat-ayat kami. Tadi ayat Quran, ayat kaun ni, ayat Allah Taala. Kita susah, kita senang, kita kaya, kita miskin. Tu ayat-ayat Allah Taala tu. Ujian Allah Taala uji kita. Tapi bila orang baca ayat ke Tuhan wi ayat dia kamu, lagu mana fanasi taha membuat tak hira. Tengok. Orang baca qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni Nabi janji ni, jawab jebek mulut. Nabi. Ni YB janji kau segar selalu kalau YB kat nak. Tu pelik buat kita ni. Berat naimeh ni. Kalau YB segar, kalau Nabi lembek, letih, tak bermanyah lalu. Tu tanda buta tu mata hati. Tidak buta pun rabung. Macam dalam hadis sebut kan. Kalau manusia ni tahu, lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwali. Kalau manusia ni tahu, tahu dah. Apa maksud Nabi kalau manusia ni tahu? Yani kalau manusia tu mempunyai keyakinan yang sangat kuat dan semangat yang tinggi tentang apa yang dia tahu, kelebihan yang Allah Ta'ala janji kepada orang yang menjadi muazzin, an-nida, mana untuk bila ada, wasafil awal, dan pahala yang Tuhan janji duduk di saf yang pertama,
Nabi kata pasti manusia ni akan buat pilihan raya kalau mereka tak dapat jadi Tok Bilal, tak boleh duduk di saf yang pertama. Melainkan dengan pilihan raya. PRU pun PRU. Yang penting aku boleh jadi Tok Bilal. Duduk di saf pertama. Ada berlaku tak? Ada. Ada berlaku dia? Ada. Tempat kita itu. Tak ada lagi. Dah. Tok Bilal mung lagi. Dia nak duduk pada tolak. Nah. Mari awal sejik pun hari Jumaat duduk belakang-belakang, duduk luar di sakak lu tunggu tu khatib barakallah. Oh, habis tu. Kayak gitu, duduk susah belakang. Tak sih, duduk susah depan tak sih. Nabi kata kalau lau ya'lamun nasu, kalau manusia tahu, kita pun tahu. Baca hadis banyak mana. Nah, kelebihan begini banyak fadilat-fadilat. Tahu tapi tak buat juga, kita tak berbuat juga. Duk cokek orang juga. Nah, dia mung depan. Itu dia panggil apa? Makruh tu kita al-itharu bil qurbi makruhun. Mendahulukan orang pada buat ibadat qurbah ilallah itu makruh hukum dia. Jadi kalau manusia tahu, tahu dah apa tak buat agak. Artinya kalau manusia tu mempunyai keyakinan yang sangat kuat dan semangat yang tinggi. Yang kena dua. Yakin tu bukan setakat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Dan hemoh dia tu himmatur rajul fauqa thuraya. Hemoh seorang jantan. Bukan tina, bukan pondang dak. Ni jantan sungguh. Apa yang dia tahu pasti. Kalau dia tak dapat jadi muazzin Tok Bilal, melainkan dengan cara buat PRU, dia akan buat PRU. Kalau tak dapat duduk di saf pertama, melainkan dengan PRU, dia akan PRU. Ada dia buat gitu? Tak ada. Itu ayatnya. Pasal apa tu? Pasal masing-masing hati kita belum benar-benar terbuka basirah dia. Kita kena usaha terbuka basirah supaya kita ni tidak termasuk a'mal basar fil akhirah. Buta mata kepala di negeri akhirat. Hanya fanasi tah tu kata. Muat tak hira. Wa kadzalika yauma tunsa, karena itulah kami buat tak hira kamu pada hari ini dengan hirauan rahmat. Kira. Tu bila siapa di pada mahsyar ni tak tahulah berapa ratus ribu tahun baru siapa. Ya Allah, cepatlah neraka pun neraka tak larat dah kami di atas pada jauh dengan buta tak ada orang tolong. Buta dunia ni tak ada orang nak tolong sekalipun, paling kurang ada tukar. Betul tak? Ada tukar apa. Tak pun ada orang tolong. Ada orang kesia belah. Sianya pak cik tu buta. Mari kita tolong. Akhirat tak ada dah. Nak orang nak sia. Jangan kata tukar. Spender pun tak ada. Bakit tu dengan telanjang bulat habis lecing. Kira. Tapi hak tu hak ahlu syaqawah lah. Kalau ahlu sa'adah, geng-geng Tan Sri Datuk Sri akhirat ni, tu hawi pakai ayat comel. Walaupun dia tidak Tan Sri Datuk Sri di dunia. Di dunia pakai basikal buruk, baju pagoda besar ya. Tapi mata hati dia terbuka luah, nampak hakikat. Nampak akhirat. Seolah-olah duduk depan mata dia dah. Maka dia jaga iman, Islam, ihsan dia, jaga agama dia. Maka orang ni ahlu sa'adah akhirat, VIP akhirat. Dia bakit di Seri Kembangan ni ada siap dengan kenderaan, jalan raya dia sorang, tak pakat dengan orang. VIP dunia ni walaupun VIP Tan Sri ke YB ke YAB ke atas Sultan Raja sekalipun, memang VIP lah tu, tapi atas jalan raya sama juga, hak 20 betul juga dia lalu pun. Cuma cepat sikit sebab ada eskort. Cepat pada kita sikit sebab ada eskort ya. Jalan raya 20 betul juga. VIP akhirat tak boleh pakai. Jalan raya masing-masing seorang. Itu lagu tu dah. Di mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan untuk kita mujahadah supaya batin hati kita ni terbuka basirahnya. Bukan hanya basar mata kepala kita saja yang boleh celak, boleh tengok, tapi hati kita juga boleh nampak, boleh celak, bahkan lebih jelas daripada mata kepala kita. Kerana hak itulah kejayaan yang sebenar, hakikat yang sebenar. Hak kita duk lawan hayya 'alal falah, mari menuju pada kejayaan. Mana kejayaan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
walladzina hum lizakati fa'ilun ila akhir ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Itu dah. Jadi hang berasa cukup setakat tu. Katanya ada tahlil pula ni, tahlil rekah kan dah. Banyak-banyak. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri hamba sendiri. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin